Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Ekonomi Madam Rose. Pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 5 iaitu teori pengeluaran dan kos, dan video pada kali ini kita akan fokus kepada kos pengeluaran jangka panjang. Okey, untuk kos pengeluaran jangka panjang ini kita akan bahagikan kepada dua tajuk, iaitu yang pertama adalah pembentukan keluk kos pengeluaran jangka panjang, dan yang kedua adalah hubungan keluk kos purata jangka pendek dengan kos purata jangka panjang. Okey, kita tengok kos pengeluaran jangka masa panjang. Kita tahu yang kita dah belajar sebelum ni, jangka masa panjang. Okey, jangka masa panjang ni dia cuma libatkan input berubah. Kan? Semua input adalah berubah. Jadi, kos yang terlibat hanyalah kos berubah. Okey, jadi bila tidak ada input tetap, maka tidak adalah kos tetap. Okey, dan kita tahu juga pada masa panjang, bila input berubah, semua input berubah, jadi firma dapat besarkan skala keluaran dia. Okey, dapat besarkan skala keluaran. Nak tambah banyak pun boleh sebab kita tahu penawarannya adalah anjar pada masa jangka masa panjang. Okey, jadi apabila permintaan di pasaran meningkat, maka firma dapat besarkan dia punya keluaran ataupun tambah keluaran dia. Okey, dan kita tahu dalam proses pengeluaran, okey, proses pengeluaran dia akan melibatkan penggunaan logi, kan? Okey, logi ataupun peralatan fizikal. Okey, contoh dia mesin. Okey, dia dalam proses pengeluaran dia melibatkan penggunaan logi, iaitu peralatan fizikal, contoh dia mesin. Okey, jadi penggunaan logi ni akan melibatkan kos. Okey, jadi bila firma nak tambahkan keluaran, so dia akan firma perlu pilih saiz logi, okey, yang memberikan kos pengeluaran paling rendah. Okey, sebab apa dia perlu pilih kos pengeluaran paling rendah? Sebab kita tahu matlamat firma adalah untuk maksimumkan untung. Okey, kan? Firma dia nak memaksimumkan untung. Sebab matlamat memaksimumkan untung. So dia perlu pilih kos pengeluaran yang paling rendah untuk setiap tingkat keluaran yang dia nak hasilkan. Okey, jadi saiz logi yang digunakan tu, saiz logi digambarkan oleh kelok SAC ataupun kelok kos purata jangka masa pendek. So, jadi kelok kos purata jangka panjang ini adalah merupakan kelok yang menunjukkan kos purata paling minimum untuk berbagai tingkat keluaran yang dihasilkan oleh firma dalam jangka panjang. Okey, kelok kos purata jangka panjang ini juga dikenali sebagai kelok perancangan. Okey, kenapa dikata kelok perancangan? Sebab pada masa jangka panjang ini, firma dia dapat merancang dan memilih saiz logi yang dapat meminimumkan kos pengeluaran. Dia dapat rancang dan pilih. Sebab dalam jangka masa panjang, semua input adalah input berubah. So, dia boleh sesuaikan input yang dia gunakan tu, dia punya gabungan dia, supaya kos yang dihasilkan adalah paling minimum. Okey, nak guna mesin banyak mana? Nak tambah ke ataupun nak kurangkan? Ataupun nak guna buruh berapa banyak? So, nak tambah ataupun nak kurangkan? Semuanya boleh sebab semua input yang digunakan dalam jangka masa panjang adalah input berubah. Okey, bagaimana kelok LAC ataupun kos purata jangka panjang terbentuk? Okey, jadi kita buat andaian dulu. Andaian, katalah ada 3 saiz logi. Ada 3 saiz logi. Okey, dan kita tahu saiz logi ini digambarkan oleh kelok kos purata jangka pendek. Okey, katalah kita letak SAC 1,
SAC2 dan SAC3. Okay, itu saiz loji. Dan kita lakarkan kelok. Okay. Kat sini kos dalam RM dan kat sini output ataupun keluaran dalam unit. So, kita lakarkan 3 kilo kos purata jangka masa pendek. Okay, yang pertama dia turun, dia capai minimum dan dia akan naik. So, ini adalah SAC1. Okay, lepas tu kita letak yang kedua. Kita buat lagi yang satu lagi, turun, capai minimum dan dia naik. So, yang ini adalah SAC2. Dan kita buat lagi satu, turun, minimum dan naik. So, ini adalah SAC3. Okey, jadi masa kita lakarkan kelok SAC yang ada 3 ni, sebenarnya dalam realitinya dia ada banyak, tapi kita andaikan ada 3 saja. So, masa kita lakarkan ni, pastikan mula-mula tu dia tinggi, lepas tu dia turun. Yang tengah ni kita bagi rendah sikit dan lepas tu dia naik balik. Kan, sebab kos purata sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, semakin tinggi keluaran, kos puratanya akan semakin turun sehingga dia capai minimum dan lepas tu dia akan naik. Kan, untuk kos purata jangka masa pendek. Sebab hukum pulangan berkurangan. Okey, jadi lepas tu kita tandakan yang minimum dia. Okey, ni SAC3 minimum. Okey, so yang pertama, yang katalah firma nak keluarkan output sebanyak Q1. So, saiz loji mana yang dia akan pilih supaya kos puratanya, kos per unit keluarannya adalah yang paling rendah. Okey, so katalah kita letak Q1-nya adalah kat sini. Kat sini, dia nak keluarkan sebanyak OQ1. Okey, jadi SAC1, saiz loji yang pertama, dia kena pada titik A. Dan kita tengok, okey, dia kena saiz loji yang kedua, SAC2 tu pada titik B. Okey, so ni kita buat ke tepi macam ni. So, titik A tu katalah kosnya adalah sebanyak C. Dan titik B tu kos dia nya adalah sebanyak C1. Okey, jadi bila firma dibandingkan kos mana yang paling rendah untuk keluarkan output sebanyak Q1. So, kita tengok kat sini, kalau dia gunakan saiz loji SAC1, kosnya untuk keluarkan sebanyak Q1 keluaran adalah AQ1 ataupun OC. Okey, tapi kalau dia pilih saiz loji SAC2, kosnya adalah BQ1 ataupun OC1. Jadi kosnya adalah lebih tinggi, kan? Jadi untuk keluarkan sebanyak Q1 keluaran, okey, firma dia akan pilih saiz loji SAC1 sebab kos AQ1 lebih rendah berbanding loji SAC2 dengan kos BQ1. So, dia akan pilih saiz loji yang pertama, SAC1. Okey, sekarang kita letak pula yang kedua. Katalah firma dia nak keluarkan pada Q2. So, katalah kita letak Q2-nya pada sini. Okey. So, kat sini Q2. Okey, jadi loji yang mana yang ni? So, kita tengok ni. Dia ada dua pilihan loji, sama ada SAC1 ataupun SAC2. Sebab kedua-dua tu menghasilkan kos yang sama. Kan? Katalah kita letak C0. Kedua-dua saiz loji ini akan menghasilkan kos yang sama. Okey, tapi firma dia akan pilih saiz loji SAC2. Okey, kenapa? Kenapa dia tak pilih SAC1? Okey, sebab SAC2 ni pada masa ni kos puratanya sedang menurun.
Okey, maksudnya kalau dia tambah lagi daripada Q1 ditambah lagi kepada Q3, SAC itu akan semakin menurun. Berbanding dengan kalau dia pilih SAC 1, bila dia tambah keluaran ke sini, so SAC-nya akan semakin meningkat. Maksudnya kos sedang meningkat. Okey, jadi untuk Q2, firma pilih size logi SAC2. Okey, SAC2 dengan kos CQ2 kerana SAC2 dalam keadaan kos sedang menurun berbanding SAC1 kos sedang meningkat. Okey, so kalau kita letak kat Q2-nya kat situ, ada dua pilihan. Okey, yang ketiga, katalah kita nak firma nak keluarkan pada Q3. So kita letak Q3 kat sini. Okey, so letak Q3 kat situ, yang Q3. So apa pilihan dia pada masa tu? So kita tengoklah. Dia ada pilihan dia pada SAC2 titik D dan satu lagi SAC1 pada titik E. So yang mana lah yang lebih rendah? Okey, semestinya pada titik D lah kan. Kosnya adalah DQ3 berbanding SAC1 pada titik E, iaitu EQ3. Kosnya lebih tinggi. Okey, so firma pilih size logi SAC2. Okey, dan pada masa tersebut juga kosnya adalah yang paling minimum kat sini berbanding SAC1 yang sedang meningkat. Okey, katalah kita letak satu lagi keluaran. Firma nak keluarkan pada Q4. Okey, kita letak satu lagi, dia nak keluarkan pada Q4. Okey, so kalau dia nak keluarkan pada Q4, so berapa kos dia? Ada dua pilihan juga kan. Kalau kita sambung yang ni jadi lagi tinggi, SAC2 ni, so dia akan ada dua pilihan. Sama ada SAC2 pada titik F ataupun SAC3 pada titik F ataupun SAC2 pada titik G. So bandingkanlah yang mana yang lebih rendah. So yang lebih rendahnya adalah SAC3 lah. So pilih SAC3 sebab kosnya adalah FQ3 berbanding dengan SAC2 kosnya adalah GQ3. Okey, itu ada maksudnya firma akan pilih kos pengeluaran yang paling rendah untuk setiap tingkat keluaran yang dia nak hasilkan. Okey, sebab apa dia boleh pilih? Sebab dia inputnya adalah semuanya input berubah. So dia boleh ubah input-input yang dia gunakan untuk memberikan kos yang paling minimum. Okey, so macam mana kita nak bentuk kelo LAC? Okey, so kelo LAC diperolehi apabila kita sambungkan titik-titik minimum. So yang kelima, okey, yang kelima, kelo LAC maksudnya sambungkan titik-titik minimum SAC di sepanjang tingkat keluaran. Okey, titik A, titik D, titik F dan sebagainya lah. So kita sambungkan jadi macam mana? Okey, so kita sambungkan, sambung. Okey, so dapatlah kelo LAC. Sambungkan semua titik-titik tu. Okey, so daripada situ kita tengok apa hubungan antara ketiga titik tu. Hubungan antara
kelok kos purata jangka pendek dan kelok kos purata jangka panjang. So, untuk buat hubungan, kita akan tengok 3 keadaan. Okey, 3 keadaan sebelum OQ3. Sini. Sebelum OQ3. Ni kan. OQ3 ni dia dah minimum. Okey, lepas tu dia naik kan. Jadi sebelum OQ3, kita kata kelok LAC tangent dengan kelok LAC turun. So, dia akan tangent dengan SAC yang sedang turun juga. Kita tengok kat sini. LAC turun. Okey, pada masa LAC turun, dia akan tangent dengan kelok SAC yang juga sedang turun. Contohnya pada titik A. Minimumnya kat sini. Tapi dia tangent pada masa SAC yang sedang turun. Di sepanjang ni semua SAC sedang turun. Okey. Yang kedua, B. Pada Q3. Okey, pada Q3 ni kita tengok. Ni, LAC dia minimum. Kan? Minimum. Okey, jadi dia akan tangent LAC tangent dengan SAC minimum juga. Minimum. LAC minimum masa ni kan. Okey, minimum. So, dia akan tangent dengan SAC minimum. Dia minimum tu satu je, dia tidak ada banyak. Yang satu je kat sini je minimum. Okey, sebelum tu semuanya sedang turun. Bila sampai sini minimum dan dia akan tangent dengan SAC juga yang sedang minimum. Okey, dan yang ketiga, C. Selepas Q3. Selepas keluaran Q3, kita tengok pada masa tu LAC sedang naik. Okey, jadi pada masa LAC sedang naik, dia akan tangent dengan SAC yang sedang naik juga. Dah naik dah. Dengan AC yang sedang naik juga. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, selepas Q3 ni, ini kawasan ni, LAC sedang meningkat. Dan kita dapati pada waktu tu, dia akan tangent pada titik F dengan SAC. SAC pun sedang meningkat masa ni. Sedangkan minimum dia kat sini, dia meningkat dan dia akan tangent dengan LAC yang sedang meningkat. Okey, itu hubungan antara SAC dan LAC.